Ahli politik Sarawak memuji tindakan yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim yang berkenaan meluangkan masa untuk menerima menghadap pemimpin UMNO dan DAP bagi meredakan ketegangan yang semakin memuncak berhubung isu stoking yang tertera kalimah Allah baru-baru ini. Bagi bekas pemimpin PKR, Barubian, dia gembira apabila mendapat tahu bahawa yang di-Pertuan Agong sendiri telah berkenan menerima menghadap dan menasihatkan pemimpin UMNO dan DAP supaya membantu meredakan keadaan gelisah di negara ini apabila 3 kedai serbanaka KK Mart diserang bom petrol. Seri Paduka terpaksa campur tangan untuk meredakan ketegangan akibat ketidakupayaan kerajaan dan struktur polis. Tanggungjawab meredakan ketegangan dalam negara dan mengelakkan keadaan daripada terus meruncing adalah tanggungjawab polis dan pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata Adun Baklalan yang kini mewakili Parti Demokratik Progresif. Saya harap Perdana Menteri kita akan lebih ke hadapan untuk menyelesaikan perkara seumpama ini kerana kita tidak mampu menyaksikan Seri Paduka campur tangan setiap kali masalah seperti itu timbul di negara ini. Perdana Menteri mesti bertindak segera sebelum keadaan bertambah runcing, tambah baru. Bagi Presiden Parti Bumi Kenyalang Vaughan Lee Shan, yang di-Pertuan Agong berbesar hati mencemar duli menerima menghadap pemimpin UMNO dan DAP untuk meredakan ketegangan yang semakin memuncak berhubung insiden stoking itu. Katanya, titah baginda supaya semua pemimpin politik supaya mengelak pandangan melampau dalam hal agama dan isu perkauman perlu dihormati. Mengingkari titah baginda bukan sahaja satu penghinaan tetapi juga adalah penderhakaan. Penduduk Sarawak dan Sabah, tanpa mengira kaum, agama dan kepercayaan sentiasa hidup dalam harmoni tetapi berasa kurang senang setiap kali isu agama dan perkauman dipergunakan oleh ahli politik dan pendakwah agama di Malaysia Barat, katanya. Vaughan berkata, meniupkan sentimen agama dan perkauman melampau membuktikan mereka yang berbuat demikian tidak berniat baik. Menurutnya, penduduk Sarawak dan Sabah yang sebahagian besar mereka beragama Kristian marah dan tersinggung dengan penggunaan naratif perkauman dan agama untuk menimbulkan ketegangan yang tidak diperlukan. Tambahnya, adalah membimbangkan bahawa naratif sedemikian menjadi kelaziman, sehinggakan ada penduduk di negeri-negeri Borneo menggesa kemerdekaan daripada Persekutuan Malaysia. Justeru, katanya, kerajaan mesti bertindak segera pada masa hadapan untuk mengurangkan keadaan seperti itu. Bagi Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap, titah nasihat yang di-Pertuan Agong kepada pemimpin UMNO dan DAP supaya memberi tumpuan untuk mengajak rakyat ke arah perpaduan, bukannya perpecahan mesti dipandang berat oleh kedua-dua parti itu. Ini mungkin disebabkan ahli politik daripada kedua-dua parti ini tergesa-gesa mengeksploitasi situasi untuk kepentingan peribadi. Daripada tumpuan mencari penyelesaian, mereka berusaha untuk meneruskan agenda mereka. Sebagai masyarakat, kita mesti berwaspada dan mengecam cubaan parti politik sedemikian, katanya. Menurut Yap, pemimpin mesti menjadi jambatan atau penghubung antara rakyat yang berbilang kaum di negara ini dan sentiasa mempamerkan tingkah laku yang matang. Dan tidak mendasarkan politik mereka berdasarkan emosi. Melalui usaha kolektif dan komitmen terhadap perubahan positif, kita boleh mengatasi perpecahan dan membina masyarakat yang lebih kukuh dan harmoni untuk semua orang. Negara yang stabil dari segi politik adalah penting untuk kemajuan dan pembangunannya, tambah Yap. Sementara itu, pembantu khas kepada pengerusi DAP Sarawak, Michael Kong juga bersependapat. Katanya titah Sultan Ibrahim yang ingin melihat rakyat bersatu padu dengan harmoni mesti disambut baik. Saya menyahut seruan Seri Paduka agar semua parti mengutamakan perpaduan daripada perpecahan. Kita mesti memupuk keharmonian di kalangan rakyat. Saya secara konsisten menentang retorik melampau mengenai agama dan perkauman, dan menggesa ahli politik untuk menggalakkan persefahaman serta rasa hormat, katanya. Kong berkata dia juga menghargai keputusan yang di-Pertuan Agong untuk menerima menghadap Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh di Istana Negara semalam. Tindakan Akmal baru-baru ini, khususnya mengenai insiden stoking tertera kalimah Allah dan memboikot KK Mart, sedikit sebanyak menyebabkan ketegangan kaum. Dengan titah Agong semalam ini, saya menggesa Akmal dan semua pemimpin politik untuk menghentikan ketegangan ini. Sebaliknya, marilah kita mengalihkan usaha kita ke arah menyatukan rakyat Malaysia dan memajukan pembangunan ekonomi dan kemakmuran negara kita, tambah Kong. Sultan Ibrahim dalam satu hantaran di Facebook, semalam memaklumkan baginda berkenan menerima menghadap timbalan Presiden UMNO, Muhammad Hassan, pengerusi UMNO Melaka, Abdul Rauf Yusof, Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh dan Timbalan Setiausaha Agong DAP,
Liu Qintong. Seri Paduka sekadar memaklumkan sesi itu bertumpu kepada perkembangan semasa berkaitan isu-isu sensitiviti agama dan kaum. Namun adalah dipercayai sesi itu adalah untuk menyelesaikan kekusutan berhubung kedai serbana ke KK Mart yang mengundang kontroversi selepas stoking yang tertera kalimah Allah ditemui di 3 cawangannya, bulan lalu. Isu penjualan stoking yang tertera kalimah Allah itu menyaksikan Akmal menjadi watak utama yang mengajak orang ramai memboikot syarikat KK Mart. Langkah itu diambilnya di sebalik permohonan maaf syarikat berkenaan, selain titah yang di-Pertuan Agong agar isu berkenaan diredakan. Malah pada Mac lalu, pengasas dan pengarah syarikat tersebut telah pun diheret ke mahkamah. Gesaan dan kempen boikot tersebut juga menyaksikan sekurang-kurangnya 3 serangan bom petrol dilakukan di 3 premis berasingan KK Mart, masing-masing di Perak, Pahang dan Sarawak.